Bagaikan warna tanah airku Malaysia, integriti dijaga, makmur kita bersama. Tercapai wawasan negara, bersatu kita berjaya. Buangkan segala prasangka, bukti perpaduan kita. Walau kita berbeza, tetap teguh bersama. Walau kita berbeza, tetap teguh bersama. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Kita bersama dengan Pertubuhan Ikram Malaysia. Ikram bersama dengan kita di studio adalah Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia sendiri, iaitu Tuan Haji Badilis Shah Baharin. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Topik kita pendekatan rahmah memacu Malaysia Madani. Pertubuhan Ikram sendiri adalah satu aspirasi mencapai perubahan kebaikan yang aman, negara yang aman dan makmur dengan mendekat dengan konsep rahmah sendiri. Mungkin bagi penonton yang di luar sana yang tak kenal Ikram lagi dan nak mengenali Ikram, mungkin boleh Tuan Haji boleh terangkan siapakah Pertubuhan Ikram Malaysia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Naufal dan juga TV Ahli Jerah kerana menjemput saya untuk berikan sedikit penerangan tentang pendekatan rahmah dalam memacu Malaysia Madani. Untuk pengetahuan penonton di luar sana, Pertubuhan Ikram Malaysia adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar sejak 2010 lagi. Kami adalah sebuah pertubuhan dakwah, tarbiyah dan kebajikan dengan visi kami untuk menjadi Malaysia negara rahmah. Yang kita maksudkan negara rahmah itu adalah sebuah negara aman, makmur, membawa agenda kebajikan, pengislahan demi kebaikan. Kami ingin memacu ataupun menjadi negara Malaysia yang lebih baik lagi. Negara yang makmur, mempunyai perkembangan ekonomi yang sihat, membela rakyat yang terpinggir, membangunkan kualiti kehidupan manusia. Itu yang kami cuba buat. Kita juga mendidik ahli kita untuk menjadi ahli masyarakat yang boleh memberi sumbangan yang besar. Kami sendiri Ikram sebenarnya mempunyai hasrat untuk menjadi rakan kongsi dalam pembinaan negara. Yang saya sebut tadilah negara yang aman makmur, untuk kita jadi rakan kongsi dan kita ingin untuk menyumbang sebaiknya, yang terbaik insya-Allah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, makmur, aman, sejahtera untuk semua insya-Allah. Insya-Allah, besar visinya itu sendiri, dan salah satu visi Ikram itu sendiri adalah Malaysia menjadi negara rahmah. Dan hari ini sangat relevan perkataan rahmah itu sendiri, apabila kerajaan sendiri sedang mempopularkan konsep rahmah, ada yang sebut menu rahmah dan sebagainya. Kita tak tahu apakah konsep rahmah yang sebenarnya dibawa oleh Ikram itu sendiri. Adakah sama seperti yang menu rahmah tadi yang kerajaan popularkan, ataupun ada maksud yang lebih besar dalam rahmah Malaysia menjadi negara rahmah daripada Ikram itu sendiri? Ya. Rahmah sebenarnya kalau kita lihat maksud sebenar rahmah tu, biasanya orang kaitkan rahmah ni dengan belas kasihan, kan? Kasih sayang, caring, kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat perkataan rahmah tu sendiri, dia mencakupi banyak makna tu. Kalau dalam Quran telah disebut 64 kali, dan sebenarnya dalam Quran pun membawa makna yang berbagai. Ada di antaranya maksud kenabian, ada di antaranya maksud Al-Quran itu sendiri, juga bermaksud hikmah, kebijaksanaan. Jadi maknanya rahmah yang cuba kita bawa ni adalah rahmah yang holistik, rahmah yang menyeluruh. Ya, kita tahu kerajaan sekarang ada memperkenalkan menu rahmah, kafe rahmah, bakul rahmah dan sebagainya, kan. Jadi kita ingin supaya rahmah ini, pendekatan rahmah ini diambil sebagai satu pendekatan yang holistik. Dia mencakupi bukan sahaja bantuan kebajikan kepada mereka yang memerlukan, tapi juga pendekatan yang mencakupi semua aspek pengurusan negara itu. Sebab rahmah itu juga bermaksud hikmah, kebijaksanaan. Maknanya kita boleh ambil apakah pengajaran yang terbaik daripada pengalaman kita, dan seterusnya kita implement, kita apply kan, kita aplikasi kepada
pengurusan negara itu sendiri. Jadi itu yang kita dalam ikram kita nak bawa, maknanya rahmah ni biar dia holistik. Dia menjangkau mana bidang hanya kebajikan, tapi dia menjangkau bidang lain juga, insya-Allah, untuk kita dapat membawa negara kita ni ke arah yang lebih baik. Bukan yang paling penting ialah untuk kita mengislahkan negara kita ni menjadi negara yang benar-benar kukuh, berada di atas landasan yang murni, dengan sistem nilai yang murni, dengan rakyatnya bersatu padu, dengan rakyatnya harmoni, kan. Tapi pada masa sama mempunyai pembangunan ekonomi yang mampan, kan, yang baik, maju, kan, progresif. Itu yang kita. So asasnya ialah pembinaan masyarakat yang mempunyai sistem nilai yang baik dan juga insya-Allah terdidik, yang bermaklumat, yang juga insya-Allah bijak dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Subhanallah. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga dalam mentadbir negara. Masya-Allah, rahmah itu perlu ada, masya-Allah. Dan dalam menuju Malaysia negara rahmah, bagaimana Ikram boleh menyumbang ke arah Malaysia madani yang dibawa oleh kerajaan sekarang ni? Ya, insya-Allah. Kita seperti mana saya sebut awal tadi, kita ingin menjadi rakan kongsi dalam pembangunan negara, strategic partner in nation building. Jadi Ikram sendiri, kita mempunyai potensi ahli yang intelektual, ada kemahiran, ada skill, ada expertise tertentu yang boleh kita sumbangkan kepada pembinaan negara. Contohnya dalam bidang pendidikan, contohnya kami ada 56 buah sekolah di seluruh negara, di bawah Ikram Musleh, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi dan sekolah-sekolah ni telah kami dirikan sejak lebih 30 tahun dulu. So model solusi pendidikan ni insya-Allah kita boleh tunjukkan bagaimana membina syakhsiah yang mempunyai akhlak peribadi, yang punya akhlak moral yang tinggi, di samping maknanya boleh menjadi global citizen, warga negara global yang boleh menyumbang kepada pembinaan negara dan pembinaan dunia ke arah yang lebih baik. Jadi itu falsafah pendidikan kami itu, membina insan rabbani, membina insan yang mempunyai tauhidik approach, pendekatan tauhidik terhadap kehidupan, membina nilai dan selalu membina asas kehidupan yang baik. Jadi kita memang boleh insya-Allah memberikan sumbangan yang besar kepada model solusi pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, membina seorang peribadi yang boleh benar-benar menyumbang kepada pembinaan negara. Itu satu. Kemudian family kita juga dari segi keluarganya, kita juga memupuk keluarga utuh, sebab antara fokus area kami, area yang diberi tumpuan ialah keluarga. Kami telah lakukan karnival keluarga utuh, kempen lelaki hero keluarga dan seterusnya, kan. Jadi family values ni pun penting, Naufal, kan. Jadi sebab family atau keluarga ni dia menjadi unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Betul. Kalau keluarga tu kuat, utuh, bahagia, insya-Allah masyarakat tu pun sama. Betul. Dia akan jadi kuat, utuh dan bahagia, kan. Jadi oleh itu kita fokus kepada family values tu. Kami telah dijemput insya-Allah untuk memberikan input kepada dasar keluarga negara baru-baru ni 2 bulan lepas, kan, untuk penambahbaikan berdasarkan kepada kajian kami dan juga berdasarkan kepada apa yang telah kami lakukan selama ini dalam bidang keluarga. Jadi dalam bidang pendidikan pun kami telah ada ketua bahagian pendidikan kami telah dilantik menjadi ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Jadi maknanya insya-Allah kita memang ingin untuk menjadi rakan strategik pembinaan negara itu. Dan bukan itu saja, kita juga boleh menyumbang dalam bidang perpaduan nasional. Kami agak aktif dalam membina hubungan antara etnik dan agama yang harmoni. Kami terlibat dalam berbagai koalisi gabungan, kan? Dan kami telah pun melakukan program-program sambutan bulan kebangsaan di merata seluruh negara, kan? Jadi kami insya-Allah akan dijemput oleh Kementerian Perpaduan bagaimana kita boleh buat program yang boleh lebih mantap, ber-JV dengan Kementerian Perpaduan untuk kita membina suasana harmoni di kalangan rakyat di Malaysia. Jadi insya-Allah kami ada potensi itulah untuk membangunkan negara menjadi lebih baik, dan kami ingin bekerjasama, kan, dengan pihak kerajaan, agensi kerajaan dan pemegang taruh yang lain
untuk kita sama-sama bangunkan negara kita ni ke arah yang lebih baik insya-Allah. Bila Tuan Haji Badli Shah sebutkan NGO sendiri ingin bekerjasama jadi strategic partner, bagaimana Tuan Haji sendiri melihat peranan yang dimainkan oleh NGO ni sebagai sektor ketiga dalam pembangunan Malaysia Madani sendiri, dan apa harapan Tuan Haji sendiri daripada kerajaan terhadap apa peranan NGO ini? Ya. NGO ni sebenarnya dia sebagai jambatan kepada rakyat, sebab NGO ni yang paling dekat dengan rakyat. NGO ni boleh merasakan nadi rakyat tu. Kita buat program bersama dengan rakyat, kita melibatkan rakyat. Ya. Jadi kita mendengar keluhan rakyat dan kita membawa suara rakyat ni ke atas kepada kerajaan dan sebagainya. Jadi saya kira dalam untuk memperkasakan NGO ni supaya dia menjadi organisasi yang benar-benar dapat membuat program yang bermanfaat untuk rakyat, kena ada sinergi inilah di antara kerajaan dan NGO supaya dapat kita deliver ataupun kita dapat memberikan program yang benar-benar berimpak kepada masyarakat dan beri perubahan kepada masyarakat. NGO ada idea, kan, boleh memberikan idea, boleh memberikan cadangan yang baik, kan. Jadi kalau ada sinergi di antara pihak kerajaan, agensi kerajaan, swasta ataupun pembangunan taruh yang lain, berbincang dengan NGO, kan, yang menjadi jambatan dari rakyat ni, insya-Allah saya yakin program yang akan dibuat dengan rakyat tu dia akan menjadi lebih berkualiti, lebih berimpak, lebih efektif, dan boleh berikan perubahan yang mantap kepada masyarakat. Dan seterusnya saya juga ingin menyeru kepada kerajaan ataupun swasta dan sebagainya untuk membantu memberikan dana kepada NGO. Contohnya, kan, untuk kita dapat maknanya sama-sama kita, because memang nak buat program ni bukannya mudah, perlukan dana dan sebagainya, perlukan sumber resources, perlukan manpower, kan. Jadi oleh itu ini semua memerlukan dana daripada dan rakyat sumber untuk rakyat sendiri. Betul. Kerajaan pun dipilih rakyat, kan. Dia mana daripada rakyat untuk rakyat. Itu yang kita nak mantapkan, insya-Allah. Subhanallah. Mungkin secara ringkas macam mana nak jadi ahli Ikram atau ikuti segala aktiviti Ikram? Ikram kami ada portal kami, ikram.org.my. Jadi boleh lawati portal tersebut dan seterusnya boleh melihat macam mana jadi ahli Ikram. Insya-Allah kami memang terbuka keahlian kepada semua lapisan rakyat Malaysia, dan kami ingin anda semua penonton untuk bersama kami kita merubah negara menjadi lebih baik, insya-Allah, dengan visi dan misi yang ada, dan kita sama-sama mendidik rakyat juga. Kita membela rakyat, kita mendidik rakyat, kita bersama rakyat, kita merasakan keluhan rakyat dan kita bawa suara rakyat ini ke atas, insya-Allah, untuk kita membina negara yang lebih baik. Itu saya menyuruh tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, insya-Allah, untuk bersama kami Ikram ini. Dan saya yakin, insya-Allah, kita boleh buat benda ini dengan lebih baik lagi. Ingat, kuasa sektor NGO ni kuasa ketiga seperti mana Naufal sebut tadi. Sektor ketiga ni penting dan boleh memberikan impak dan boleh memberikan satu maknanya efektif yang besar kepada menjadi negara kita lebih baik lagi, ke arah negara aman, makmur, sejahtera, seperti mana Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsira kepada Tuan Haji Badli Shah Syam Baharin, Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia. InsyaAllah, jaga diri Tuan, insyaAllah. Dan kita berhenti berehat seketika, terus setia bersama kami. Assalamualaikum. Alhamdulillah.